Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Berita utama malam ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah menerima 2 kunjungan hormat di pejabatnya pada Jumaat. Dalam kunjungan pertama, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menerima kunjungan hormat daripada Duta Kesatuan Eropah di Malaysia, Michaelis Rokas bersama rombongannya. Ketika ditemui media, Michaelis berkata ini merupakan kunjungan hormat pertama beliau di Sarawak yang bertujuan berkongsi inisiatif dan strategi serta bekerjasama dalam program penghijauan Sarawak dalam mencapai pembangunan lestari menjelang 2030 serta menjadi rakan kongsi dalam rantaian bekalan. It is most definite that the Russia Federation could not anymore be a partner of ours, so we wanted to eliminate this dependency. I know that there is great potential of LNG and other energies here in Sarawak, so I came to explore this possibility. I had excellent conversations with Petronas and Petros, and of course the Right Honourable Premier. And most definitely we are keenly interested to see the possibilities for Sarawak to be a sustainable supplier of green energies to the European Union. Sejurus selepas itu, Premier Sarawak menerima kunjungan hormat daripada Konsul Jeneral bagi rakyat di Republik China di Kuching, Cheng Guangzong bersama rombongan yang bertujuan untuk bekerjasama dengan Kerajaan Sarawak dalam memulihkan ekonomi serta bersama menentang wabak COVID-19. Sementara itu, Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awang Nasar menerima kunjungan hormat daripada Duta Romania di Malaysia dan Brunei Darussalam Nainita Barabulescu di bangunan Dun Sarawak di Kuching pada Khamis. Dalam pertemuan tersebut, Speaker Dun turut berkongsi latar belakang sejarah Dun Sarawak dan keunikan serta kepelbagaian budaya di negeri ini. Nainita juga sempat mengunjungi Dewan Mesyuarat Chamber bagi melihat keunikan reka bentuk bangunan Dun Sarawak. Hadir sama Timbalan Speaker Dun Sarawak Datuk Idris Buang. Berita seterusnya mengenai seramai 20 orang anak Sarawak telah menerima surat keputusan kewarganegaraan permohonan taraf kewarganegaraan di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, penyerahan surat ini dilakukan setelah Kementerian Dalam Negeri KDN memuktamadkan keputusan itu. Majlis yang ringkas telah diadakan iaitu penyampaian surat keputusan kelulusan yang lulus kepada 6 yang dapat hadir. Ada 14 lagi yang tidak dapat hadir, jadi 20 pada pagi ini, dan insya-Allah pada masa akan datang ada lagi, kita dimaklumkan ada lagi yang sudah diluluskan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penyerahan surat keputusan permohonan taraf kewarganegaraan di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan di Miri pada Khamis. Datuk Seri Fatimah turut memberitahu memandangkan terdapat kes pemohon yang tidak menuntut surat keputusan kelulusan permohonan itu, pihaknya mahu senarai nama pemohon yang telah diluluskan di peringkat Kementerian Dalam Negeri KDN diberikan kepada Jabatan Pendaftaran Negeri JPN dan kementerian beliau. Jelas beliau lagi, kementeriannya juga akan memberikan kerjasama untuk membantu mengesan nama-nama yang tidak menuntut melalui Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK kerana bimbang mereka ini telah bertukar alamat, bertukar nombor telefon dan sebagainya. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah juga memaklumkan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Datuk Rozi Yunus telah dilantik menjadi ahli baru Mesyuarat Khas Jawatankuasa Status Kewarganegaraan Peringkat Negeri Sarawak JKKSK yang dipersetujui Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak komited untuk melahirkan lebih ramai usahawan belia di negeri ini.
Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Dr. Ripin Lamat berkata, kementeriannya mahu menjalinkan kerjasama dengan Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas Hub Inovasi Digital Miri. Katanya Tegas Hub Digital Inovasi Miri mempunyai beberapa perkara yang boleh diketengahkan dan diberikan perhatian untuk belia menuju ke arah ekonomi digital di negeri ini. Sebab Innovation Hub ini more to digital dan juga new trend of economy, digital economy. Dan kita pun faham kita sekarang cuba berusaha untuk melahirkan berapa banyak usahawan belia. Ini adalah salah satu visi kementerian kita untuk melahirkan usahawan-usahawan belia di seluruh negeri Sarawak. Dr. Ripin berkata demikian ketika ditemui selepas melakukan lawatan ke Tegas Hub Inovasi Digital Miri pada Khamis. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambir itu turut menjelaskan lawatannya itu bertujuan mendapatkan maklumat dari Hub Digital Inovasi Miri bagi memudahkan kementeriannya bekerjasama mengusahakan program khas untuk para belia di Miri. Selain itu, beliau turut mendedahkan program Youth Entrepreneur 2022 yang akan diadakan pada 19 Mac 2022 di Hotel Imperial Miri akan dirasmikan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Dan program ini tujuannya ialah kita ingin mendedahkan kepada belia yang mana peserta-pesertanya adalah mereka yang berumur 18 hingga ke 30. Ini yang kita peringkat pertama lah, kita peserta yang kita bawa adalah berumur 18 hingga ke 30 tahun dari kawasan Kenu, Lambir dan sekitar Miri. Dan ini merupakan program yang pertama, sesi yang pertama, dan banyak lagi lah siri-siri program yang akan kita laksanakan, kementerian akan laksanakan. Dan semasa program ini kita akan buat pendedahan kepada perdana awal kepada belia berkenaan dengan bidang usahawan, dan juga kita ingin mendengar aspirasi para belia di setiap kawasan. Ke perkembangan berikut, projek pembinaan laluan pejalan kaki di Jalan Pantai Lutong yang sepatutnya siap Mei ini mengalami sedikit kelewatan susulan beberapa perubahan yang perlu dilakukan dan ia dijangka siap pada Jun 2022. Jelas Timbalan Menteri Pelancongan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu. Ujarnya lagi, projek yang bermula Disember 2021 itu melibatkan dua laluan pejalan kaki iaitu sepanjang 1.6 km laluan pergi dan 1.6 km laluan balik dengan lebar 2 meter yang sesuai untuk penunggang basikal dan juga pejalan kaki. Ditemui selepas mengadakan lawatan ke projek rakyat laluan pejalan kaki di Lutong pada Khamis, katanya ini adalah satu lagi projek untuk penduduk di Miri demi kesejahteraan dan kesihatan semua dengan mempromosikan aktiviti menunggang basikal dan berjalan kaki, dan ia juga adalah salah satu manifesto beliau iaitu Healthy Living for Miri. Projek rakyat yang bernilai RM3 juta ini merupakan projek di bawah Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari dan Datuk Abang Openg. Terdahulu, Datuk Sebastian yang juga Adun Piasau telah mengadakan lawatan ke Kampung Pulau Melayu bagi meninjau tapak projek Padang Bola Kampung Pulau Melayu Miri. Katanya projek yang bernilai RM212,000 ini telah tertangguh agak lama biarpun telah diluluskan pada 2017 dan kini akan dilaksanakan dengan dijangka siap pada Oktober 2022. Beliau memberitahu kontraktor telah memberikan jaminan bahawa projek RTP ini akan siap dalam tempoh 3 bulan dan tambahan 3 bulan berikutnya adalah bagi memastikan rumput yang ditanam tumbuh. Datuk Sebastian Ting turut mengucapkan terima kasih kepada penduduk kampung kerana memahami penangguhan projek pembinaan Padang Bola Sepak Kampung Pulau Melayu. Berikut pula, negara-negara Eropah mahu mengeratkan lagi hubungan dengan Malaysia terutamanya Sarawak serta memulakan pelaburan dalam pasaran Asia. Ketua Kedutaan Kesatuan Eropah ke Malaysia, Michaelis Rokas, telah melakukan lawatan kerja di beberapa kawasan di Bintulu pada Rabu bersama Trade and Economic Attaché PK Otta Pentila.
Dalam lawatan satu hari itu, beliau telah berkesempatan meninjau kawasan-kawasan perindustrian di Bintulu seperti MLNG, Bintulu Port Sdn Bhd dan kilang SOPB di Kidurong. Taklimat telah diberikan pegawai di setiap tempat yang dilawati dan mengadakan mesyuarat bersama Bintulu Port Sdn Bhd di Kelab Kidurong Bintulu. Dalam mesyuarat itu, mereka telah membincangkan peluang-peluang pelaburan yang terdapat di Bintulu kerana negara-negara Eropah ingin memulakan pelaburan, terutama dalam bidang gas asli dengan membekalkan sejumlah gas asli kepada negara-negara Eropah dalam masa terdekat dan jangka masa panjang. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.